Okay. So, secara keseluruhan, so kita akan lihat inverter. First is actually dia punya circuit ataupun topologi. Kemudian kita akan lihat the switching technique. Kita akan lihat square wave, quasi square wave dan PWM. Dan selepas itu kita akan lihat the application of the inverter as a AC motor drive. Okay, untuk drive untuk control the speed dan juga torque untuk AC motor. Okay, so this is actually the definition. So convert DC to AC power by using switching technique. Okay, maknanya daripada DC kita boleh convert kepada AC. So macam pelik juga macam mana daripada DC power boleh convert kepada AC power. Daripada DC constant ni dapat output sinusoidal, which is very pelik lah kalau ikutkan. Macam mana daripada DC boleh jadi AC. Okay, tapi tidak ada yang pelik dalam powertronic ni. Okay, so kita actually kena fahamkan banyak teori, iaitu dari segi signal and system punya teori dan juga sebagainya. Okay, the application can come from, boleh dapati dalam UPS uninterruptible power supply, bukannya courier yang hantar barang tu. Okay, dia adalah UPS uninterruptible power supply. So yang ini sebenarnya adalah lebih kurang macam genset lah, generator set. Contohnya kalau uh, contohnya lah, baru-baru ni berlaku, kita bahagian Skudai ni, blackout ni selama beberapa jam, tak tahu disebabkan apa. Dan banyak genset-genset dari yang lori-lori genset yang membawa genset. Okay, generator set ni yang diguna untuk mobile kan, untuk actually supply power kepada dalam kawasan Skudai ni. So itu genset. Okay. So genset ni beza dia, actually UPS ni sama dengan genset. Cuma generator set ni dia pakai petrol ataupun diesel sebagai tenaga ataupun sebagai bahan bakar untuk generate electricity. Okay. Berlainan dengan UPS. So UPS ini dia adalah backup power. Okay. Tapi dia pakai battery as a backup power. Okay. So and then daripada battery tu dia akan convert. Battery tu kita tahu DC. So you need an inverter to convert into an AC. Okay. So UPS ini banyak pakai untuk dalam server room, di bilik-bilik server, sebab kita tahu server ni tak boleh off. Dia perlu dia perlu sentiasa on. So kalau ada apa-apa berlaku power disruption dan sebagainya, so the backup power come from the UPS. Sebenarnya yang paling simple UPS adalah komputer lah, tapi sekarang ni tak banyak komputer yang ada UPS. You kena beli benda tu sebenarnya, UPS. Okey, selalunya dulu-dulu pada zaman saya, kita beli sekali satu set lagi satu, iaitu UPS, kita letakkan di sebelah tu. So dia sebenarnya adalah backup power. So sekiranya berlaku um, power disturbance, blackout, so komputer kita tidak off serta-merta maknanya dia still running. So ada backup power, so kita akan save apa yang patut dahulu and then baru kita off komputer. Okay. Dan yang kedua adalah adjustable speed AC motor drive. Okay. So since kita punya electric vehicle kebanyakannya menggunakan AC motor, kerana AC motor berbanding dengan DC motor, AC lebih compact, lebih ringan dan lebih tahan lasak. Dan dia juga low maintenance berbanding dengan DC motor. So that's why AC motor banyak pakai dalam electric vehicle punya drive. Dan untuk menggunakan AC motor, so we need the controller lah, which is the inverter untuk control dia punya speed dan juga torque, dan juga digunakan untuk convert from the battery punya source dalam electric vehicle tu kepada AC. Okay, dan juga HVDC ni lah. Okay, dan general block diagram as you can see here. So kita ada DC dan actually convert kepada AC. Okay, ada dua jenis. Secara keseluruhan, ada dua jenis inverter, iaitu inverter yang menggunakan voltage source sebagai dia punya supply. Okay, as you can see, ini adalah VSI yang first ni. Okay. Dan yang kedua, jenis inverter yang kedua adalah current source inverter ataupun CSI. Bukan crime cease investigation. So, VSI dan juga CSI. Tetapi yang paling popular adalah this one lah.
voltage source inverter. So, kerana apa? Kerana current source inverter ni dari segi dia punya circuit sendiri, dalam ni ada circuit sebenarnya circuit ni ada pelbagai jenis circuit yang kita akan lihat nanti. It's very complex dan it's not easy to control. Okay, so that's why voltage source inverter lebih popular. Okay. Dan as you can see dekat bahagian input ni, contohnya lah you punya ni adalah contohnya lah PV So the output of the PV tu is not a pure voltage DC. It's actually ada ripple lah. Macam kita punya DC output kan, DC converter output is not purely DC voltage. Dia ada ripple yang kita dah lihat dia letak V out tadi kan sebelum ni. So ripple. So in order to have a clean DC input to the inverter, so apa yang kita buat, kita letaklah capacitor, DC link capacitors Kita tahu nama dia kan specific capacitor, kita panggil capacitor DC link. Dan nilai capacitor DC link is very big in size. So dalam lebih kurang 10,000 microfarad hingga 8,000 microfarad. So size dia saya tak pasti. Size dia you boleh anggap lah macam you punya size cawan. Okay. So quite big. So that's why sometimes people try to remove this capacitor. Tapi nak remove this capacitor, you kena design you punya converter tu betul-betul lah optimum. Okay. Kalau you ada salah sikit, memang output you memang you akan takkan dapat. Okay. So nak senang sebenarnya letak je lah DC capacitor. Tapi dari segi size of you punya produk tu akan menjadi besar lah. Sebenarnya circuit you kecil je. Circuit you mungkin ni senipis iPhone. Tapi disebabkan oleh you terpaksa, you malas nak design yang lain-lain ni dalam ni. So you letaklah satu DC link capacitor. Size-nya satu size cawan. So you punya produk instead dah jadi senipis iPhone, dah jadi besar. Okay. Okay, yang kedua adalah CSI. So CSI dia menggunakan current source dia menggunakan current source. Dia punya sebagai supplier. So current source ni dari segi practical ataupun real ataupun orang kata apa? Real source ni memang tak ada lah. So apa yang kita buat, kadang kita modify to get orang kata apa, current control source. Okay, dan so since current pun kita tahu it's not a DC current, so what we do is actually we filter out the ripple. So kita letaklah inductor. So saya harap semua orang dah faham So untuk clean out filter out current, okay, kita pakai inductor. Untuk filter out capacitor voltage, kita pakai capacitor. Okay, so that's why we have VSI, kita letak capacitor, dan manakala untuk CSI kita letak inductor. Tapi kita akan hanya concentrate kepada VSI saja. Dan ada VSI ini ada dua circuit. Sebenarnya banyak circuit. Okay, tapi untuk you punya syllabus kita akan lihat kepada full bridge inverter. Okay, so full bridge inverter merujuk kepada dia punya bentuk lah Dan lagi satu adalah half bridge inverter. Okay. Okay, so yang ini ada dua jenis. So satu ini adalah inverter. Okay, ini secara keseluruhan belum lagi masuk kepada bentuk-bentuk inverter. So ini secara keseluruhan sistem dalam inverter. So contohnya kalau this is your inverter. So this is your DC link. Kita ada dua jenis. Satu variable DC link, satu lagi fixed DC link. So variable DC link maksudnya um, the inverter ni digunakan untuk just convert from DC kepada AC. Okay. Dan nilai-nilai output dekat AC ini ditentukan oleh nilai voltage yang across this DC link. Okay. So how to get a voltage variable DC link? So what we do is actually we control the chopper lah kat sini. DC-DC converter kan. So by using duty cycle. So when you adjust the duty cycle, you akan dapatlah variable DC link voltage. Okay, so inverter hanya digunakan untuk convert daripada DC kepada AC sahaja. Satu lagi jenis adalah fixed DC link. Fixed DC link maksudnya keluaran tu ada input adalah orang kata apa, tetap. Contohnya bateri. Bateri kereta tetap.
You tak boleh nak adjust the value of the voltage battery ataupun solar panel, photovoltaic. You tak boleh adjust. Okay, so contohnya kalau you direct connected, so this one we call a fixed DC link. Dan inverter ini ada dua function. Satu to control the magnitude. Okay, maknanya magnitude of the output is controlled by the inverter itself. Dan satu lagi adalah untuk conversion. Okay, ada dua jenis lah. Satu yang di mana variable DC link. So inverter hanya digunakan, function dia adalah to convert DC to AC. Manakala kalau yang kedua fixed DC link, maknanya ada dua function inverter ini. Dia ada untuk adjust the magnitude dan juga adjust dan juga untuk kegunaan sebagai conversion. Okay, so itu adalah secara keseluruhan sistem Okay, yang ni kita nak lihat, barulah kita nak lihat VSI. Okay, single phase under VSI kita ada dua jenis, iaitu full bridge. Kita lihat kepada full bridge dahulu. So, this is the schematic circuit. So, kalau diminta lukis schematic circuit, so this is the schematic circuit, meaning that complete with the model of the transistors. So, switch So, kita ada 4 switch dan switch keempat-empat switch ni mestilah transistor. Kerana dalam inverter ini, we need um, a fully controlled device. Kalau you pakai SER, tak boleh you kena pakai transistor. Dan kalau you lihat transistor ni kenapa ada diode kalau you perasan kita punya DC, okay, dalam kita punya DC-DC converter pun tak ada. Tapi dalam inverter ada pula diode ni. So diode ni kita panggil sebagai anti-parallel diode. Okay. Sebenarnya anti-parallel diode ini memang dah built-in dalam you punya transistor. Contohnya kalau you beli transistor ada 3 kaki tu kan. So sebenarnya dalam komponen ini dah sudah ada terbinanya diode ini. Okay, so you tak boleh nak cabut lah. Memang dah ada. Okay. Untuk yang modern, contohnya sekarang saya semua dah ada dah. Okay. So you tak boleh nak buang lah. Sebenarnya memang dia dah terbuat. Memang dah terbina di dalam. So tak boleh nak buat apa. So ini sebagai untuk, orang kata apa? Dari segi keselamatan. Okay. Dan sebagainya. Adalah function-function. Tapi kita tak akan lihat. Kita tak akan sentuh lah kepada function-function ni. Kita akan lihat kepada switching saja. Iaitu um, S1. Oh, sepatutnya tukar sepatutnya sini. So, ini jadi S2 sepatutnya Dia akan bekerja secara berpasangan. So, S1, S2 dan sini S3 dan sini mesti S4 lah. Okay. Dia bekerja secara berpasangan. So, kalau S1 on, so maknanya S2 pun mesti on. Dan sekiranya S3 on, S4 must be turn on. Dia bekerja secara berpasangan. Okay. Okay. Dan saya boleh tulis juga di sini. S1, S2 dia punya ni adalah actually kalau S1, S2 on, S3 dan S4 must be off. Okay. So dalam satu satu kaki ni, kita panggil dia half, dia kata one leg di sini. Setiap kaki ni ada, kalau dua kaki je kita jadi sebagai full bridge Okay, so this one satu kaki, switch dalam kaki yang sama ni tidak boleh on serentak. Okay, maknanya kalau S1 on, S4 tidak boleh on. Kerana sekiranya kedua-dua ni on, dia akan berlaku short through ataupun short circuit So dia akan short circuit. So kalau bandingkan kalau yang ni on, S1 S1 on, S4 on, dan akan ada current yang besar mengalir di circulate kat sini dekat bahagian this one. So since this is the punya resistor kecil, okay, 0.01, 0.01, manakala you punya voltage ni 1000 volt contohnya. You boleh bayangkan berapa banyak current sebenarnya yang mengalir dalam sini. Okay.
So dia akan menyebabkan you punya terutamanya power semiconductor ni akan rosak lah. Sebab power semiconductor ni dia ada limit dia kan. Okay. So S1 dan S4 tidak boleh on serentak. Begitu juga dengan S3 dan juga S2. Tidak boleh on serentak. Okay. So kalau S1 on, S4 must be off. That's why saya buat hubungan macam ni. Okay. Dan kiranya S3 on, S2 must be turn off. Dan this is the equivalent circuit lah. Okay, equivalent circuit. So kalau you diminta untuk draw equivalent circuit, so just represent the transistor as a switch. Okay, dan voltan keluaran adalah voltage across terminal A, B. Okay, terminal A, B. So that is your voltage output ataupun kita juga boleh lukis di sini. Ini A, yang ni you punya B. Okay, so that is the full bridge. Okay, oh rasanya mungkin kita full bridge kot. Saya pun tak berapa ingat. Kita kadang-kadang bertukar-tukar syllabus dia. Semester lain, selepas lain, semester ni lain. Sebab kita sentiasa melakukan continuous quality improvement, CQI. Sebab kita lihat base kepada dapatan-dapatan kita dan juga discussion dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar postgraduate. Sebenarnya untuk pengetahuan you all, siapa yang nanti nak continue master lah, master by thought course. Okay, di mana master by thought course ni dia ada dua, master by thought course dan master by research. So master by research ni maknanya you are giving a project, so you need to complete maknanya you punya master tu adalah based kepada you punya research. Okay, master by thought course different. Dia macam lebih kurang macam undergrad. You kena datang kelas dan sebagainya selama 2 tahun. Selalunya tahun pertama you datang kelas. Tahun kedua pun ada yang kelas. Tapi tahun kedua tu dia ada project, mini project. Okay. So, dalam Master by Thought course, kita memang ada offer subjek Power Electronic System. Dan sebenarnya kalau ikutkan syllabus, sebenarnya hampir-hampir sama dengan syllabus undergraduate. Okay. Hampir sama. Boleh dikatakan sebenarnya 100% sama. Okay. So, kita ada dapat teguran daripada auditor. Okay. So, dia menyatakan apa perbezaan antara undergrad dan postgrad punya syllabus untuk di subjek power electronic subjek ni. Okay, so kita kurangkanlah. Contohnya yang kita dah kurangkan pada kali ini yang flyback yang itu flyback converters, forward converters. So kita dah kurangkan dari segi maknanya kita dah tak go through sangatlah deep kepada yang tu. Tapi untuk master dia akan go deep kepada benda yang tu. Okay. Okay, so I think full bridge. So this is the circuit, okay, full bridge inverters. So dari segi dia punya bentuk dia, saya harap semua orang dah faham. And then how dia punya bekerja. So dia punya pekerjaan sama je. S1, S2 mesti on by pair dan S3 dan S4 must be turn on by pair. Dan kedua-duanya tak boleh serentak. Okay. Kalau S1 on, S4 must be turn off dan begitulah seterusnya. Okay, so this one adalah switching scheme ataupun bentuk-bentuk switching teknik yang diguna pakai oleh circuit tadi iaitu yang diguna pakai untuk full bridge inverter tadi. Okay, sebab kita tahu this one is actually switching, switch. Tapi how to control the timing of the switching. Bila dia ni nak on, bila nak off, okay. Bentuk-bentuk method on how to control the timing. Kita panggil sebagai switching scheme. Iaitu kita ada yang paling basic adalah square wave inverter. Okay. Quasi square wave. Dan kita ada PWM. Sebenarnya PWM ni pun ada dua iaitu bipolar dan juga unipolar. Tapi untuk syllabus you pun sebenarnya sebelum ni kita ada unipolar. Tapi kita dah kurangkan. So kita keluarkan daripada syllabus. Kita hanya concentrate kepada bipolar PWM. So sebenarnya dah banyak pengurangan sebenarnya dari segi konten. Okey, saya nak menyentuh kepada square wave. Okey. Okey. So sebenarnya ketiga-tiga ni adalah memang yang diguna pakai untuk switching. Tapi yang paling advance adalah PWM lah. Dan PWM ni untuk generate
inverter ataupun nak produce inverter yang menggunakan PWM sebagai dia punya switching strategi, bukan semua processor boleh pakai. Contohnya, um, PWM ni dia memerlukan processor ataupun orang kata apa ya? Processor board lah. Okay. Contohnya Arduino, FPGA, DSP, itu processor board yang kita guna untuk implement kita punya switching teknik ni. Okay. So PWM ni tak semua boleh diguna pakai kerana dia begitu advance dan agak complicated dari segi dia punya calculation. Berbanding dengan square wave ni is very simple. Okay, very simple to generate dia punya switching. Okay, so you boleh pakai Arduino boleh. You boleh pakai apa-apa. Saya Arduino Uno pun dah boleh pakai dah sebenarnya. So tak ada masalah. Tapi bipolar PWM kalau you nak pakai Arduino, boleh, tapi dia ada limit dia. Okay, dari segi dia punya switching frequency. Sebab PWM ni dia punya switching frequency is actually very very high. Okay, so board tu kadang-kadang dia lembab kan. So kita tahu ada prosesor yang lembab macam Intel lah. Intel i3 kan, bergantung kepada berapa banyak core kan. So kalau you nak memerlukan komputer yang menggunakan yang laju dan sebagainya, kena pakai i5, i7 atau seterusnya. Begitu juga dengan ni. Kalau ini advanced, so you need to have a very good processor lah untuk calculate dia punya switching angles. Okay. Berlainan dengan square wave. Square wave ni very simple je. Okay, Arduino pun dah boleh pakai. Okay. Dan dia juga akan reflect kepada harga inverter. Contohnya saya ada beli inverter yang kadang-kadang orang camping selalu pakai untuk outdoor. Contohnya dia orang akan tap daripada bateri kereta dia akan tap daripada bateri kereta. Bateri kereta kita tahu DC. So untuk contohnya lampu lah, lampu tu AC. Contoh kita perkakasan kita kan, contohnya radio ke ataupun radio yang tak ada bateri, okey, lampu, kipas, kebanyakannya adalah AC kan. So dia orang nak bawa ke outdoor. So dia orang tap kepada bateri kereta. So dia mesti ada inverter. So inverter tu kadang you tengok dalam kat kedai Shopee ke atau sebagainya, very very orang kata apa, murah. Dalam RM200 boleh dapat, RM100 pun boleh dapat. Bergantung kepada capacity output power. Ada yang 50 watt. Kalau 50 watt mungkin rasanya satu lamp. Mungkin 2 3 biji lampu je kot ataupun dengan satu sebiji kipas. Okay. Ada yang 1000 watt. Kalau 1000 watt tu banyak load lah you boleh pakai. Okay. So tapi dalam lingkungan dalam RM200, RM300. Okay. Very cheap. Tapi bila saya lihat secara dalaman, so dia sebenarnya menggunakan square wave inverter. Okay. Square wave inverter. Maknanya keluaran dia bukan yang kita nak Keluaran dia sepatutnya kalau yang betul-betul solid adalah kita nak. Inverter tu can produce AC, sinusoidal voltage. Tapi yang saya beli tu, dia punya output adalah square wave. Kadang-kadang you nampak dia punya dia punya market lah, dia punya tu kan. Dia punya label tu generate modified sinusoidal voltage. Ha. Tapi dia tak bagi tahulah apa bentuk voltage tu. Tapi sebenarnya modified sinusoidal, ini pun consider modified juga. Modified sinusoidal voltage, which is dia modified asalkan ada AC, bentuk AC, cyclic. So dah okay. So boleh pakai, saya tak kata tak boleh pakai. So untuk lampu tak ada masalah. Untuk perkakasan-perkakasan yang di mana tak memerlukan betul-betul sinusoidal ni seperti lampu, kipas. Lampu kipas asalkan dia cyclic saja, AC dah boleh pakai. Okay, tapi ada jenis-jenis equipment, contohnya television, okay, komputer, you punya komputer ni, kalau you pakai inverter jenis yang ni, memang dia tak boleh pakai. Rosak, dia akan cepat rosak dan cepat overheat. Sebab dia memerlukan sinusoidal voltage. Tapi kalau lampu, setakat lampu, kipas dan sebagainya yang benda ringan macam radio pun, rasanya dia boleh operate dalam bentuk this one. Menggunakan pakai cyclic. Asalkan bentuk dia cyclic cukup lah. Okay. Okay, this one adalah square wave inverter. So, menggunakan pakai full bridge. Dah pukul berapa dah ni? Bebel aja ni. Dah setengah jam dah. Okay.
Square inverter menggunakan full bridge inverter. So full bridge inverter, so untuk generate, so this is the output so this is the output voltage lah. So kita sebenarnya output voltage of the square wave inverter ni is actually this one. So this is your V out. Okay. So this is your full period. So this one is your T over 2 separuh. So separuh. Okay. So this is positive VDC. Dan this one is negative VDC. So dah cukup dah. So this one dah we can consider as a AC voltage. Yang paling simple lah. Okay. Tapi seperti yang saya beritahu, tak semua home appliance can actually have this as dia punya input voltage. Lampu, kipas boleh. Motor boleh. Okay. AC motor boleh. Tapi yang sensitif, macam komputer ataupun television, is quite, memang tak boleh pakai this one Okay, so how to generate positive VDC, this one? Saya dapatkan this one. So, sebenarnya circuit dia macam ni lah Okay, so yang ni S3, yang ni S4. So, S1 dan S2 yang akan on. So, as you can see, when S1, S2, so V out dekat sini. So, yang ni V out lah Okay, you buat KVL lah. KVL, so V out you akan dapat positive VDC. Betul tak? Okay, kalau tak percaya, you buat lah. Negative, and then jumpa V out. Negative VDC plus V out is equal to, and then ada lagi nak kosong. Okay, so maknanya V out is positive VDC. So, you akan dapat this output. Okay. So, S1 dan S2 ni must be turn on setiap masa sampai maknanya half cycle dia kena on. Okay. So, this is actually triggering signal untuk S1 dan juga S2. So, this is the triggering signal. Dia mesti on sentiasa. Okay. Manakala, untuk dapatkan negative VDC, so ni V out lah So, S3 dan S4 pula yang akan on Okay. So, positive, negative. So, kalau you buat KVL, yes, you akan dapat bahawa you punya V out is negative VDC. Okay. This one happen from half cycle to the full cycle. You akan dapat this one. Dan the switching signals is from T over 2 sampai T. So, this one is the switching signal for S3 and S4. Okay. So, you nampak kalau S1, S2 on, S3 dan S4 must be turned off. Dan sekiranya S3 dan S4 on, S1 dan S2 must be turned off. Okay. So, ini pun adalah salah satu you punya assignment rasanya, assignment 2. Tapi saya tak pasti kok. Assignment 2 ke? Assignment ke PWM? Okay, tak apa. Saya akan sharekan satu MATLAB file. Okay. Nampak So, this one adalah full bridge inverter model menggunakan MATLAB menggunakan square wave. So, square wave yang ni you boleh pakai pulse generator saja. So, dia punya setting dia as you can see, saya tak pasti kalau you nampak tak benda ni. Okay, nampak dia punya pulse generator punya block. Okay. So, amplitude dia saya letak 1 dan dia punya period adalah, so dia yang ini adalah 50 Hz, output 50 Hz. So, saya mula pakai 20 millihenry, 20 millisecond. Dan pulse width dia mesti 50% lah. Okay, dia separuh cycle kan. Okay. Dan as you can see, this signal adalah akan pergi kepada S1 dan S2. Silap ni. Patutnya S1, S2 lah. Okay, S1 dan S2. Dia akan pergi kepada sini dan juga sini. Dan kita tahu bahawa switching yang S3 dan S4 ni mesti complement sebenarnya. Complement of this one. So, apa yang saya buat adalah
Daripada sini saya terus masuk get not. So daripada get not, keluaran get not ni lah yang dapat output untuk this one. Okay, from the same source, from the same signal generator, so saya letak just get not. Okay. Dan kalau saya simulate, okay. So nanti kita tengok ni ada THD ni. Oh, THD. Okay, kita tengok voltage output. So voltage output saya adalah this one lah. So kalau you nampak, uh, daripada kosong sampai half cycle iaitu 10 milisaat. So the positive VDC. And then daripada 10 milisaat sampai 20 milisaat, dia negative VDC. So negative. So saya punya VDC adalah 100 So kita punya keluaran 100. Okay. Dan ini adalah output dia. Okay. Tak nampak sangat. Ni voltage Ni voltage, square wave voltage. Yang ni current. Dan current ni dia sebenarnya bergantung kepada jenis load. Kalau you punya load resistor, so maknanya you punya current bentuk pun sama dengan voltage lah. Tapi apa jadi sekiranya you punya load ni is actually RL load. Okay, RL load. So yang ni saya letak berapa yang ni besar sangat. 100 mili. Okay. So kita lihat apa bentuk current dia. Okay. So as you can see, okay. So sekarang voltage masih sama, tapi current dia, so dia sebenarnya bentuk current bergantung pada jenis load. So kalau you punya load sekarang adalah inductive load, so bentuk current dia pun dah pelik sikit dah. Okay. Okay, so kalau saya tinggikan lagi mungkin lah. Saya tinggikan lagi kepada mungkin 10 besar induktor dia. Apa akan berlaku? So kita akan lihat lebih banyak. Okay, tu sekejap. Ni kecil. Sorry. 1000 . Okay, so as you can see bentuk current dah jadi pelik dah. Dah jadi macam hampir-hampir triangular. So dia sebenarnya bentuk bergantung kepada jenis load. Dan THD. So THD ni, you kena set lah fundamental 50 kan. So dia mengatakan bahawa bentuk pun kita tahu, which is a square wave, bukannya betul-betul sinusoidal. So THD ni, kalau kita baca, bukan 0.4834. Kita tak boleh kata macam tu. Kita kena darab dengan 100. So bacaan sebenar THD kita adalah 48.3%. Maknanya kandungan, nama dia pun total harmonic distortion. Distortion dalam bahasa Melayu adalah herotan. Okay. Maknanya herotan. Maksudnya dia punya waveform tu bukan sinusoidal. Ada herotan. Okay. So herotan ni, THD ni banyak. Maknanya banyak, terlalu banyak iaitu almost 48%. Terlalu banyak harmonics di dalam uh, waveform this one. So that's why dia bukan sinusoidal. Okay. Okay, so this one, okay, yang ni saya beritahu tadi, current, voltage dan juga current current tadi pun dah dapat yang ni. So dia bergantung kepada jenis load lah. Kalau URL load, you akan dapat current yang macam bentuk macam ni. Okay, so the Fourier series. So kita dah habis on the square wave inverter sebenarnya. Okay, so saya harap you all dah boleh faham how the square wave inverter beroperasi. Very simple. You perlu tahu which switch yang akan turn on untuk dapatkan positive VDC dan which switch to turn on untuk dapatkan negative VDC. Itu saja. Okay. Dan this slide adalah seterusnya selepas ini kita nak lihat at the bahagian output. Ini berkaitan dengan quality. Bagaimana kita nak dapatkan sinusoidal daripada square wave tadi ni. Ni square wave Square wave voltage ni. Macam mana kita nak dapatkan sinusoidal? Okay. So sebenarnya melalui filter lah. Low pass filter. So sebelum kita nak pakai low pass filter, kita kena tahu actually apa sebenarnya waveform tersebut yang terkandung dalam waveform. So this is actually equation. Okay. Fourier ni dia dah kaji. Fourier ni memang popular dari segi signal.
Dia kaji on the signals. Okay, so dia mengatakan bahawa satu contohnya, V out kita tadi tu, okay, V out kita tadi tu, dia boleh secara general dia tulis sebagai ni. Ada 3 komponen, iaitu yang ini average component ataupun DC component, ataupun sometimes kita panggil DC component. Yang ini kita panggil sebagai komponen cost component, sebab dia ada cost dan cosine cosine component, yang ni sine component, ataupun kita panggil sebagai AO, AN dan BN. Saya rasa dalam signal system memang rasa macam nak muntah lah asyik cerita pasal AO, AN, BN kan. Ha, okay, ingatkan tak jumpa lagi, masih lagi jumpa lagi. Okay, dan saya dipahamkan signal system hari tu buat repeat final exam. Betul ke? Ha, okay. Okay, sebab isu check AO, AN dan juga BN. So, bendanya jumpa lagi, iaitu AO, AN dan juga BN. So, dia sebenarnya Fourier ni dia separate kepada 3 komponen. So, kita lihat. Okay. So, Fourier ni dia dah kaji, dia kata okay, untuk waveform yang cyclic ni di mana dia punya luas di bawah graf untuk positif cycle dan negatif cycle ni, kalau dia kata luas di bawah graf ni sama, okay, dia dapati untuk cyclic waveform luas sama. So, dia mengatakan bahawa AO iaitu DC component kosong lah. Memang kosong lah. DC component kan? DC. Kosong. Okay. Begitu juga dengan cosine component. So, kita tak perlu nak kaji lah. Dia dah kaji. Dia kata untuk this style of waveform, cyclic dan juga sepadan sebagainya, dia punya komponen AN pun adalah kosong. Okay. Yang tinggal adalah komponen BN. Tapi komponen BN komponen BN yang tinggal. Okay. Yang ada values lah. So, apa value dia? It's actually, okay. And then solving the BN, you letaklah kosong sampai pi, and then pi sampai 2 pi. Akhir sekali, okay, you akan dapat this one. BN. N ni adalah nombor Nombor 1, 2, 3 dan sampailah infinity. Okay, ini kita panggil sebagai nombor harmonics nombor. Okay. So, dia mengatakan untuk this kind of waveform, kalau N tu adalah nombor genap, okay, nombor genap apa ni? Oh, nombor genap iaitu 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. This one will become equal to 1. So, 1 tolak 1, 1 tolak dengan 1 kosong lah. So, maknanya BN adalah kosong. Tapi kalau you punya N ni adalah nombor ganjil, 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, you akan dapat values which is 4VDC over N pi. So, the final expression untuk waveform square wave tadi adalah this one. So, kita boleh tulis bahawa VOT adalah terdiri daripada 4VDC bahagi pi sin omega t plus 4VDC. Ini magnitude Di depan ni magnitude dia kan. Bahagi 3 pi sin 3 omega t plus 4VDC bagi 5 pi sin 5 omega t. Ini nampak tak? Dia sebenarnya keluaran tadi, square wave tadi adalah hasil tambah beberapa bentuk sinusoidal, berlainan frekuensi dan berlainan magnitude. Betul tak?
Okay, so saya bertulis anda kata saya nak memudahkan, saya katalah V, yang ni kita panggil sebagai V1 V1, yang ini V3 bergantung kepada nombor harmonics. Yang ini adalah V5. Dan seterusnya lah dia sampai ni. Nombor ni start daripada 1 sampai 3, 5, 7 sampai infinity lah. Okay. Uh, okay. Dan kita boleh tulis juga V out omega T ni sebenarnya. V out omega T sebenarnya ni. V out omega T sebab dia punya ni omega T. So adalah sebenarnya V1 sin omega T plus V1 bagi 3. Betul tak? Okay. V1 bagi 3 sin 3 kali omega T plus V1 over 5 sin 5 omega T. So as you can see, memang dia adalah sinusoidal. Waveform, berlainan magnitude, berlainan frekuensi yang ditambahkan. Okay. Kalau tak percaya, you boleh pakai MATLAB. You boleh buatlah sinusoidal punya input satu, bermagnitude sekian, frekuensi sekian. You tambahkan dengan satu lagi sinusoidal, berfrekuensi, bermagnitude yang berlainan. You tambahkan, you akan dapat square wave sebenarnya. Okay. So secara gambar rajah, so this one lah. So maknanya square wave ini terdiri daripada, kita dah dapat tadi, iaitu komponen yang pertama, komponen Bn yang pertama, iaitu bukan MCA, bukan MRC. Okay, V1, yang ini adalah V3, magnitude dia V1 over 3, dan ini adalah untuk V5, iaitu V1 over 5. Dan as you can see, this is the punya frekuensi F1, manakala frekuensi yang ini adalah 3 kali F1, yang ini punya frekuensi adalah 5 kali F1. Okay. You tambah this one, you akan dapat this one. Okay. So sekarang nampak So sekarang macam mana daripada square wave ni you nak dapatkan ini saja sebenarnya. Yang ini sebenarnya kita nak. Okay. So kalau kita punya F1 ni 50 Hz. So ni kita punya 50 Hz. So yang ni you punya 150 Hz. So yang ini adalah 250 Hz. Dah pukul apa dah ni? Okay, 9.53 sekejap lagi. Okay. So this waveform, so nak senang kita boleh lukis dalam bentuk bar ataupun harmonics spectrum. Okay. Ini harmonic spectrum. Dia tunjukkan degree magnitude dan nombor harmonics. Kalau yang kat frekuensi pun boleh. So frekuensi di sini. Maknanya ni frekuensi bergantung kepada frekuensi itulah. Ni F1, ni 3 kali F1, 5 kali F1, 7 kali F1, 9 kali F1 dan seterusnya lah. Okay. Dan ni memang 0.33 lah sebab V1 bagi 3 kan. Okay, yang ni pun 1/3. Okay, V1 bagi 5. Okay. So nampak dia dah susun macam ni. Ini adalah sinusoidal yang pertama, sinusoidal yang ketiga, kelima, ketujuh dan seterusnya. So macam mana kita nak dapat ni saja? Kita pakai low pass filter. So yang ini saja yang akan dibenarkan untuk melepasi filter tersebut. Okay, that is how we actually produce the sinusoidal from the square wave. Nampak senang je kan? Tu macam tu je. Tapi itulah kenapa square wave dah boleh. Tapi kenapa kena ada PWM yang lebih advance? Okay. Ada banyak kekangan sebenarnya square wave inverter ni. So kita akan kaji lagi pada kelas yang akan datang. Okay. So belum sampai ni THD ni. So THD ni tak apa. Kita lihat dulu dia punya dari segi in general dulu. Okay. Ada apa-apa pertanyaan? So kalau tak ada apa-apa pertanyaan, so seperti biasa video ni saya akan upload dalam YouTube. So kalau ada yang tadi mungkin ada masalah dari segi internet stability, internet connection, so boleh lihat jugalah dalam saya punya YouTube deh. Okay, kalau macam tu kita jumpa insya-Allah pada minggu depan. Okay, so make sure saya harap semua dah tahu test tu adalah pada 13 Jun 13 Jun. Dan masuk juga dengan topik inverter ni. Okay, so kalau tak ada soalan kita bersurai dan kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dan selawat as.
Okey, terima kasih.